Seterusnya langsung ke Kuching bersama Buma Wayne. Antara paparannya, promosi lokasi kawasan berpotensi jadi tarikan pelancongan dipergiat dan Ketua Menteri Sarawak terima suntikan vaksin kedua. Silakan Buma untuk perinciannya. Syahida, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Ke arah mempertingkatkan ekopelancongan negara, aktiviti mempromosi kawasan yang berpotensi menjadi tarikan pelancong perlu giat dilaksanakan. Menteri Pelancongan Seni dan Pelancongan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong berkata, dengan langkah itu, ia sekaligus dapat menghasilkan lebih banyak produk tempatan. Datuk Seri Nancy berkata produk pelancongan berperanan penting dalam meningkatkan pelancongan negara. Katanya kolaborasi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga diperlukan dalam mencapai hasrat memulihkan ekonomi negara. Ia secara tidak langsung menambah keyakinan orang ramai untuk terlibat dalam aktiviti pelancongan. Beliau berucap demikian dalam majlis makan malam yang diadakan di Dewan Bunga Raya Limbang. Dalam program berasingan semasa lawatan beliau ke Taman Lumpur Bebuak, Datuk Seri Nancy mahu kawasan itu dipromosi sebagai antara lokasi tumpuan pelancong. Ini kerana kawasan itu memiliki keunikan tersendiri sekaligus menjadikan antara produk pelancongan di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonapeng melengkapkan suntikan dos kedua vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech hari ini. Suntikan dos kedua itu telah diadakan di Stadium Perpaduan Kuching kira-kira pukul 3 petang tadi. Pada program sama, turut menerima suntikan dos kedua vaksin itu adalah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Heng. Suntikan dos kedua itu dilakukan selepas 21 hari mereka menerima suntikan dos pertama vaksin berkenaan pada 26 Februari lalu. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Penularan pandemik COVID-19 di Sarawak masih belum reda. Justru Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri terus menyeru penduduk di negeri ini supaya berjaga-jaga dan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam memerangi penularan pandemik tersebut. Datuk Ahmad Douglas berkata Sarawak telah berjaya melandaikan lekuk penularan COVID-19 pada gelombang pertama hingga ketiga hasil kerjasama dan pematuhan penduduk terhadap SOP yang diperkenalkan. Namun sejak akhir-akhir ini beliau berkata Sarawak menyaksikan jumlah kes positif yang turun dan naik selain jumlah 3 digit yang membuktikan virus COVID-19 masih banyak di Sarawak dan kegagalan pematuhan SOP antara punca pandemik tersebut masih menular. Tegasnya tidak ada satu pun orang yang kebal terhadap COVID-19 dan berharap rakyat terus memberikan kerjasama, komitmen dan memahami usaha kerajaan untuk melandaikan lekuk penularan COVID-19. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau sekali lagi menasihati orang ramai supaya mengelak aktiviti berkumpulan dan sentiasa menjaga keselamatan serta kesihatan diri. Satu hari saya ada menerima telefon someone complaining kena dia masuk PKRC. Saya kata itulah kita tiap-tiap hari keluar dalam radio madah ngerah rakyat ana berkumpul menjaga diri, ana bercampur supaya kita tidak dapat penyakit. Dan apabila kita dapat penyakit, baru kita tahu betapa susahnya. Beliau menambah nilai kompaun yang tinggi bagi kesalahan melanggar SOP adalah dengan harapan supaya rakyat mematuhi SOP. Namun katanya pematuhan SOP sepatutnya bukan kerana takut dikenakan kompaun atau denda, tetapi demi kesihatan diri dan semua. Akta Profession Kerja Sosial yang dicadangkan Kerajaan Persekutuan mampu memperkukuh sistem negara dalam melindungi kanak-kanak daripada penderaan. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sehubungan itu Sarawak mengalu-alukan akta berkenaan yang kini dalam peringkat akhir pengubalan.
Menurut Datuk Seri Fatimah, cadangan perundangan tersebut amat diperlukan dalam memastikan hanya mereka yang telah menjalani latihan profesional layak untuk dilantik sebagai pekerja sosial. Menerusi kenyataan, beliau berkata akta tersebut juga akan memastikan mereka sentiasa mematuhi etika profesion, berdaftar serta bertanggungjawab kepada masyarakat dengan cara yang sama kaunselor dikawal selia. Tambah Datuk Seri Fatimah, Sarawak bernasib baik kerana mempunyai kursus sarjana serta diploma yang ditawarkan Universiti Malaysia Sarawak dan Institut Pile Methodist di Sibu untuk mereka yang berminat dalam bidang ini. Jelas beliau, akta tersebut bakal membantu pelajar tempatan mendapatkan pekerjaan di mana mereka diperlukan sekaligus membantu dalam menangani pelbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Penetapan harga runcit petrol RON 95 dan diesel pada paras masing-masing RM2.05 dan RM2.15 seliter adalah bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak, termasuk kenaikan harga barangan keperluan rakyat. Kenaikan harga barangan keperluan ekoran harga minyak tersebut akan mengurangkan membebankan rakyat sebagai pengguna, khususnya golongan B40 dan golongan rentan yang mudah terjejas, terutamanya ketika pandemik COVID-19 sedang melanda negara. RTM mendapat reaksi pengguna mengenai kesan penetapan harga petrol dan diesel tersebut yang sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan semasa kehidupan rakyat ketika ekonomi negara sedang dalam proses pemulihan. Itulah bagus kerana harga tetap itu minyak akan membantu semua harga barang-barang semua ditetapkanlah. Kita semua tahu sekarang keadaan yang sangat susah pada rakyat. Mereka mahu memulakan, membuka ekonomi, aktiviti dan semua kerja, balik kerja. Itu harga minyak akan tolong banyak. Dalam masa yang susah ini, pandemik ini, tolong boleh kasih lebih kurangkanlah harga minyak itu. Sebab sekarang punya masa semua orang susah-susah. Jadi government hopefully boleh bersama-sama dengan rakyat supaya melepasi masa yang susah sekarang. Kalau minyak itu harga minyak naik, jadi semua logistik akan naik. So semua harga barang semua naik. Bagaimanapun, kerajaan perlu mengkaji semula mekanisme penetapan harga minyak, terutamanya tempoh pengekalan harga runcit tersebut yang menjadi asas dan kayu pengukur kepada harga barangan lain di pasaran. Minyak itu memang satu foundation for semua barang. Bukan hanya kereta, logistik, penggunaan biasa, daily use produk, dia pun akan naik. Sudah naiklah sebelum minyak naik. Sekarang RM2 lebih pun akan naik lagi. So far, I think government should do analysis. Walaupun RM2.05 itu for subsidiary 30 sen, I don't think it's a lot for government because our own negara pun keluar minyak sendiri kan. Rabu lepas, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pengumuman khas program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi menerusi inisiatif ke-20 menetapkan harga runcit petrol RON 95 dan diesel pada paras harga siling RM2.05 dan RM2.15 seliter yang bertujuan melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak. Susulan kebakaran yang berlaku di Kampung Pak Derong, Bario awal pagi tadi yang memusnahkan rumah panjang 8 pintu dan sebuah rumah persendirian, satu penerbangan telah dilakukan oleh Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 Miri. Penerbangan tersebut telah bertolak kira-kira pukul 12.30 hari tadi bagi menghantar bantuan berupa barang makanan kepada penghuni terjejas.
Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong, operasi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR itu bagi membantu 21 penghuni yang kehilangan tempat tinggal. Turut hadir pada pelepasan di Pangkalan Unit Udara JPBN Miri, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala dan Presiden Rurum Kelabit, Datuk Dr. Philip Raja, wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kira-kira pukul 1.30 pagi tadi, rumah panjang 8 pintu musnah dalam kebakaran selain sebuah rumah persendirian di Kampung Pak Derung, Bario, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Buat masa ini, kesemua 21 penghuni terbabit tinggal sementara di gereja kampung berkenaan. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan Syahidah.